Share computer sound. Okay, semua boleh nampak slide cikgu? Boleh. Boleh cikgu. Start balik ah, start balik ah. Tak dari awal. Okay, selamat pagi semua. Selamat pagi. Terima kasih cikgu. Okay, terima kasih sebab join kelas cikgu hari ini. Okay, jadi hari ini kita akan belajar topik terakhir dalam bab 7. Okay, so sebelum kita mula, cikgu nak bawa kita semua tengok video dahulu. Okay, cikgu nak semua fahami video sebab nanti cikgu tanya soalan. Boleh? Boleh cikgu. Cikgu. Okay, sementara tengok video boleh mute dulu ya. Kejap ya. Kenapa video tak bunyi pula? Aduh. Kejap ya. Video tak bunyi. What is necessary for a reaction to take place? For a reaction to take place, the reacting particles must collide. But just because they do collide, it doesn't mean they will react. Now consider a reaction between two diatomic molecules, AA and BB, to give two molecules of AB. This can be represented by the equation these two diatomic molecules can collide in many different orientations, but consider the two orientations here. In orientation 1, the two diatomic molecules A2 and B2 are in the correct orientation to react. In orientation 2, they are not, and so no reaction occurs. Imagine our reaction being that of a ball of yellow plasticine reacting with a ball of red plasticine to give just one ball consisting of the yellow and red plasticine stuck together. If you slowly roll the ball of yellow plasticine towards the ball of red plasticine, they will collide. However, if you pick up the ball of yellow plasticine, the ball of red plasticine will not be stuck to it. No reaction. If you throw the ball of yellow plasticine at the ball of red plasticine, again they will collide. But this time, if you pick up the ball of yellow plasticine, the ball of red plasticine will be stuck to it. There has been a reaction. We call a collision that results in a reaction a fruitful collision. So, for the collision to be fruitful, the reacting particles must collide with sufficient. Okay, semua dah tengok? Okay, faham tak video cakap apa? Kurang faham cikgu. Korang faham ya? Okey, tak apa sebab kita pun belum belajar. Okey, cikgu nak terangkan. Okey, dalam video ni dia menerangkan tentang konsep pelanggaran. Jadi hari ni topik kita adalah pelanggaran. Okey, kalau kamu ada plastisin dekat rumah, kamu boleh try seperti yang di dalam video. Okey, nanti cikgu bagi dekat grup kamu semua video tu ya. Okey, next. Hari ni topik kita adalah 7.4 iaitu teori pelanggaran. Okey, nanti dekat akhir pembelajaran cikgu harap kamu semua boleh menghuraikan teori pelanggaran. Okey, kemudian bagi contoh tenaga pengaktifan dan juga mentafsir gambar rajah tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik. Okey, firstly, apa itu teori pelanggaran? Okey, teori pelanggaran ialah bagaimana zarah bahan tindak balas berinteraksi yang menyebabkan tindak balas berlaku. Okey. So, kita tahu zarah-zarah dia bergetar di posisi dia. Tetapi getaran ini
menyebabkan zarah-zarah tindak balas boleh berlaku. Okay. Menurut teori pelanggaran antara satu sama lain untuk tindak balas berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, kadar tindak balas bergantung kepada frekuensi pelanggaran berkesan. Okey, apa itu pelanggaran berkesan? Macam yang cikgu kata, zarah-zarah di posisi mereka bergetar dan berlanggar antara satu sama lain. Namun begitu, tidak semua pelanggaran itu menghasilkan tindak balas. Okey, kenapa? Kerana pelanggaran yang tidak berkesan. Okey, semua faham setakat ni? Faham, cikgu. Cikgu. Okey, bagus. Ya? Okey, seterusnya kita akan tengok apa itu pelanggaran berkesan. Okey, pelanggaran berkesan ni seperti yang dalam video tadi, bila plastisin berwarna kuning, okey, berlanggar dengan plastisin warna merah, kemudian di hujung tu mereka bercampur. Mereka membentuk sesuatu yang baru. Okay, itu dinamakan pelanggaran yang berkesan. Okay, kenapa dia berkesan? Kerana zarah ini membolehkan ikatan lama dipecahkan dan membentuk ikatan baru di antara zarah-zarah tersebut. Okay. Okay, pelanggaran tidak berkesan pula. Okay, ada zarah yang bergetar dan berlanggar tetapi mereka terpantul balik seperti di dalam video tadi. Okay, dia cakap collide. Okay, ini kerana zarah-zarah tersebut berlanggar pada orientasi yang tidak betul. Okay, zarah tu terpantul dan tiada apa yang terjadi. Dia masih plastisin kuning masih plastisin kuning, yang merah masih merah. Dia tidak bercampur dan tidak membentuk yang baru. Okay, next. Okay, apa kaitan pelanggaran berkesan dengan kadar tindak balas? Okay. Hubungan di antara dua subjek ni, okay, kadar tindak balas dia bergantung kepada kadar pelanggaran yang berkesan. Okay, lebih tinggi frekuensi pelanggaran antara zarah bahan tindak balas, lebih tinggi frekuensi pelanggaran berkesan. Okay, boleh faham? Boleh, Faham, cikgu. Yang ni sangat penting ya sebab dia sangat selalu keluar dekat ujian. Okay, sekarang cikgu nak tanya, apa yang terjadi sekiranya lebih banyak pelanggaran berkesan berlaku? Siapa boleh jawab? Ada tindak balas meningkat ke cikgu? Betul Megat. Okay, jawapan dia, kadar tindak balas akan semakin meningkat. Okay, semakin banyak pelanggaran berkesan, semakin meningkat tindak balas, semakin cepat. Okay, proses itu. Okay, bagus. Seterusnya, kita akan pergi ke satu lagi iaitu untuk tindak balas berlaku, zarah-zarah perlukan tenaga yang mencukupi. Okey, tenaga apa? Tenaga yang diperlukan ialah tenaga pengaktifan. Okey, tenaga pengaktifan. Tenaga pengaktifan ni seperti yang kamu boleh tengok dalam graf, gambar yang cikgu tunjukkan. Okey, tenaga pengaktifan ni adalah tenaga yang diperlukan untuk tindak balas tu bermula. Okey, tengok sini dia punya definisi tenaga yang diperlukan untuk memulakan tindak balas. Okey, untuk menghasilkan pelanggaran berkesan, zarah bahan tindak balas mesti mempunyai tenaga yang sama ataupun melebihi tenaga pengaktifan. Maksudnya kalau zarah tu ada tenaga yang sama banyak ataupun lebih, baru dia boleh mulakan tindak balas. Okey. Tenaga pengaktifan diwakili dengan simbol EA sebab dalam English dia dipanggil activation energy. Okey, dari itu A, sebab tu dia EA. Okey. Seterusnya, terdapat dua jenis tindak balas yang kita akan belajar, iaitu tindak balas exothermic dan tindak balas endothermic. Okey. Dalam exothermic, tindak balas exothermic adalah tindak balas yang
membebaskan haba kepada persekitaran. Maksudnya suhu di sekitar persekitaran itu menjadi meningkat. Dia akan jadi lebih panas. Jadi ingat, apa yang terjadi lebih panas adalah tindak balas eksotermik. Okey, jumlah tenaga, apa perbezaan dia? Jumlah tenaga hasil tindak balas eksotermik adalah kurang daripada tenaga bahan yang dari awal. Okey, kalau tengok di graf sini, tengok cikgu tunjuk, tenaga tindak balas dia lebih bawah daripada bahan tindak balas. Manakala endotermik pula, tenaga dia lebih tinggi daripada bahan tindak balas yang digunakan untuk mulakan tindak balas. Okey. Endotermik, tindak balas dia menyerap haba dari persekitaran. Okey. Sebab tu suhu persekitaran dia menurun. Menurun maksudnya lebih rendah. Lebih rendah dan lebih sejuk. Okey. Jadi ingat tu. Okey. Di sini cikgu nak bagi kamu satu term yang mudahkan untuk kamu ingat. Okey, eksotermik bermaksud keluar. Okey, jadi bila kamu ingat tindak balas eksotermik, kamu mesti ingat haba dibuang keluar. Okey, boleh faham? Cikgu. Okey, bagus. Faham, Contoh cikgu. fenomena dia adalah pembakaran. Okey, so kalau pembakaran mesti panas kan? Okey, Betul, jadi cikgu. itu adalah tindak balas eksotermik. Peneutralan juga salah satu tindak balas eksotermik. Okey. Seterusnya adalah tindak balas endotermik. Okey, kamu nampak sini? Ni apa ni? Milo Ice. Sedap tak? Sedap Sedapnya cikgu. Okey. Jadi, endotermik berbeza dengan eksotermik. Endo bermaksud dalam. Okey, jadi kamu mesti ingat bahawa haba diserap ke dalam. Okey, jadi bila haba diserap, persekitaran menjadi sejuk. Macam ais ni, ais dalam Milo Ice ni, okey, haba dia menyerap haba, okey. Bila menyerap haba, okey, ais ni akan mencair. Dia keadaan di sekeliling akan menjadi sejuk. Okey. Fenomena dia peleburan ais, peleburan logam dan penguraian. Okey. Seterusnya, kita dah habis part cikgu, jadi cikgu nak uji kamu dengan pop quiz. Okey, soalan yang pertama. Soalan yang pertama, teori pelanggaran, cikgu baca ya, digunakan oleh ahli sains untuk menerangkan bagaimana tindak balas berlaku. Nyatakan 2 syarat penting dalam pelanggaran berkesan. Okey, siapa nak jawab Saya, syarat cikgu. pertama? Okey, syarat pertama apa? Orientasi dia mesti betul, cikgu. Betul. Okey, orientasi mesti betul. Lagi satu, syarat kedua. Siapa nak jawab? Saya cikgu, Okey. tenaga dia mesti lebih daripada tenaga pengaktifan Ya, untuk betul. memulakan tindak balas tu. Betul Atika. Okey, bagus. Bagus Atika dengan Megat. Okey, yang pertama, zarah bahan tindak balas mesti mempunyai tenaga yang sama. Okey, ingat ya, dia boleh sama dan dia boleh lebih. Okey, kalau sama dan lebih boleh buat tindak balas. Yang seterusnya, okey, tindak balas mesti berlanggar pada orientasi yang betul. Okey, mesti ingat ya 2 syarat penting ni. Okey, seterusnya jawab soalan kedua. Tenaga pengaktifan ialah. Okey, siapa nak jawab? Saya cikgu. Okey, siapa nak Tak jawab? apa. Wan Akilah ke Husna? Tak apalah mana-mana cikgu. Okey, Wan Akilah jawab. Okey, tenaga pengaktifan ialah tenaga yang diperlukan untuk memulakan tindak balas, sesuatu tindak balas. Bagus. Betul Akilah. Terima kasih. Okey, tenaga pengaktifan adalah tenaga yang diperlukan untuk memulakan tindak balas. Okey, mesti ingat yang ni ya. Okey, seterusnya siapa lagi belum jawab? Soalan ketiga. Husna boleh jawab? Syuhada nak jawab, cikgu. Husna. Oh, Syuhada pun. Cikgu tak nampak Okey. Nombor 3 tu terdapat 2 jenis tindak balas iaitu tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik. Okey, bagus Husna. Terima kasih. Okey, jawapannya 2 jenis tindak balas iaitu tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik. Okey, mesti ingat ni ya.
Okey. Okey, soalan terakhir. Syuhada. Membebaskan haba ialah tindak balas eksotermik, menyerap haba ialah tindak balas endotermik. Endotermik. Exotermik dengan endotermik. Okey, mesti Endotermik. ingat ya. Membebaskan haba ialah exotermik dan menyerap haba ialah endotermik. Okey, bagus Syuhada. Terima kasih. Okey, cikgu rasa kamu semua dah faham part ni. Bagus. Okey, seterusnya kita akan pergi ke part Cikgu Aisyah pula. Okey, Cikgu Aisyah boleh sambung ya. Boleh nampak? Boleh Nampak, cikgu. Boleh. Boleh. Okey, tadi murid-murid sudah belajar tentang teori perlanggaran, konsep tenaga pengaktifan dan tindak balas eksotermik dan endotermik. Jadi, sekarang cikgu pula nak ajar tentang faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, untuk topik ni kita akan buat satu aktiviti iaitu membuat peta Eyting berdasarkan 4 faktor tersebut. Oleh itu, cikgu akan membahagikan kamu kepada 4 kumpulan. Jadi, kumpulan 1 iaitu Syuhada akan membuat peta Eyting tentang kepekatan. Kumpulan 2 pula iaitu Husna akan buat peta Eyting tentang suhu dan kumpulan 3 iaitu Wan akan buat peta Eyting saiz bahan dan kumpulan 4 Megat akan buat peta Eyting mangkin. Okey. Jadi kamu boleh cari maklumat melalui internet ataupun buku teks. Selepas sudah siap, kamu boleh WhatsApp cikgu ataupun email untuk menghantar peta Eyting tersebut. Okey, faham? Faham. Okey. Faham, cikgu. Jadi sekarang semua murid boleh buat peta Eyting tu ya. Okey. Semua sudah hantar kan peta Eyting tu? Ah, Sudah, cikgu. cikgu. Okey, terima kasih ya kepada semua murid sebab bagi kerjasama untuk buat peta Eyting tu dan hantar pada masa yang tepat. Okey, kita akan pergi kepada faktor yang pertama iaitu kesan kepekatan terhadap kadar tindak balas. Okey, yang ni adalah peta Eyting yang telah dibuat oleh kumpulan 1 iaitu Syuhada. Okey, sekarang cikgu nak Husna. Husna? Ada tak Husna? Husna boleh unmute. Sorry cikgu. Okey, Husna, cikgu nak Husna terangkan apa yang Husna faham tentang peta Eyting yang ni, yang cikgu tunjukkan sekarang. Sekejap je cikgu. Daripada peta itu yang saya faham ialah apabila kepekatan bertambah, jadi bilangan zarah per unit isi padu pun akan bertambah. Kadar frekuensi pelanggaran berkesan antara zarah-zarah bertambah menyebabkan kadar tindak balas turut bertambah. Maksudnya bila kepekatan bertambah akan ada pelanggaran yang akan berlaku menyebabkan kadar tindak balas bertambah juga. Okey, terima kasih ya Husna. Itu yang Okey, saya faham. betul ya apa yang Husna terangkan tadi. Okey, macam mana kita nak membayangkan bagaimana kepekatan ni boleh meningkatkan kadar tindak balas. Okey, dekat sini adalah zarah-zarah yang berkepekatan rendah dan dekat sini pula zarah-zarah yang berkepekatan tinggi. Jadi kita boleh nampak zarah-zarah yang berkepekatan tinggi ni lebih banyak
lebih banyak dan terdapat lebih banyak perlanggaran yang berkesan berlaku menyebabkan kadar tindak balas juga meningkat. Okey, yang ni apa yang Husna terangkan tadi ya. Apabila apabila kepekatan bertambah, bilangan zarah per isi padu juga bertambah menyebabkan perlanggaran antara zarah-zarah bertambah. Oleh itu, perlanggaran berkesan antara zarah-zarah bertambah menyebabkan kadar tindak balas bertambah. Okey. Seterusnya, kita akan pergi kepada faktor yang kedua, iaitu suhu. Kesan suhu terhadap kadar tindak balas. Okey, yang ni pula peta aiting yang telah dibuat oleh Husna. Oleh itu, Cik guna Syuhada. Syuhada, Ya, cikgu. boleh Syuhada terangkan apa yang Syuhada faham tentang peta aiting yang cikgu tunjukkan ni? Boleh. Suhu meningkat, maksudnya kadar tindak balas meningkat apabila tenaga kinetik zarah bahan tindak balas bertambah. Jadi lebih banyak zarah yang bertenaga untuk mengatasi tenaga pengaktifan. Jadi kadar tindak balas bertambah. Okey, terima kasih Syuhada, betul ya. Sama cikgu. Okey. Untuk suhu ni, kita murid-murid boleh bayangkan kalau kita melarutkan gula di dalam gelas yang berisi air panas dan gelas yang berisi cecair air sejuk. Okey, cikgu nak tanya, antara air panas dan air sejuk, yang manakah melarutkan gula dengan lebih panas? Panas. Air panas, cikgu. Ya, betul. Cikgu, Okey, kalau kita nampak dekat sini, zarah-zarah dekat suhu tinggi ni mempunyai tenaga yang lebih tinggi menyebabkan diorang berlaku perlanggaran yang berkesan di situ ya. Okey, tenaga kinetik zarah bahan tindak balas bertambah menyebabkan lebih banyak zarah bertenaga untuk mengatasi tenaga pengaktifan menyebabkan kadar tindak balas bertambah. Okey, kita pergi kepada faktor yang ketiga iaitu kesan saiz bahan terhadap kadar tindak balas. Okey, yang ni pula peta aiting yang telah dibuat oleh Megat. Oleh itu, Cik guna Wan Akila. Ada Wan Akila? Wan Akila? Ya, cikgu. Okey, Cik guna Wan Akila pula Ya, cikgu. akan terangkan tentang peta aiting yang cikgu tunjukkan ni. Boleh terangkan? Okey, daripada peta aiting ni mengatakan apabila luas permukaan bertambah, maka jumlah luas permukaan terdedah kepada pelanggaran pun bertambah. Jadi, frekuensi pelanggaran berkesan antara zarah-zarah pun bertambah dan akan menyebabkan kadar tindak balas bertambah. Okey, terima kasih Wan Akila. Betul ya apa yang Wan Akila terangkan. Okey, macam mana kita nak bayangkan macam mana saiz bahan ni? Okey, kita boleh contohlah kita merebus kentang. Satu kentang dipotong dengan saiz yang besar dan satu kentang pula tu kita potong kecil-kecil. Yang manakah akan masak lebih cepat? Yang potong kecil-kecil. Ya, betul. Sebab hanya zarah-zarah yang di luar yang dapat bertindak balas. Okey. Kalau yang kecil ni pula, luas permukaan yang terdedah bertambah. Okey. Okey, apabila jumlah luas permukaan bertambah, jumlah luas permukaan terdedah kepada perlanggaran juga bertambah, menyebabkan frekuensi perlanggaran bertambah. Oleh itu, kadar tindak balas turut bertambah. Okey, semua faham tak setakat ni? Faham, Faham, cikgu. cikgu. Okey, kita akan pergi kepada faktor yang terakhir iaitu kesan makin terhadap kadar tindak balas. Okey, yang ni pula peta aiting yang telah dibuat oleh Wan Akila. Jadi sekarang Cik guna
Megat? Megat terangkan Ya, tentang saya. peta iting ni. Okey, daripada peta iting ni kita dapat lihat makin menyediakan lintasan alternatif dengan merendahkan tenaga pengaktifan. Okey, daripada gambar di bawah kita dapat lihat bahawa makin tu dia telah merendahkan tenaga pengaktifan bagi kedua-dua tindak balas tersebut. Terima kasih cikgu. Okey, itu saja Megat. Itu saja cikgu. Okey, terima kasih. Okey, cikgu nak tanya sebelum cikgu terangkan, siapa tahu definisi makin? Ada yang tahu? Saya cikgu. Ya, apa dia? Wan Akila. Makin ni dia merupakan bahan yang mempercepatkan sesuatu tindak balas tetapi tidak akan mengubah hasil di akhir tindak balas. Ya, betul. Betul ya Wan Akila. Okey, seterusnya cikgu akan terangkan tentang ciri-ciri makin, iaitu makin tidak berubah secara kimia, makin diperlukan dalam kuantiti yang sedikit sahaja dan makin tidak akan mengubah kuantiti hasil tindak balas. Okey, dengan kehadiran makin akan menyediakan lintasan alternatif dengan merendahkan tenaga pengaktifan. Lebih banyak zarah-zarah bahan tindak balas dapat mencapai tenaga pengaktifan itu. Oleh itu, frekuensi pelanggaran berkesan antara zarah-zarah bertambah menyebabkan kadar tindak balas bertambah. Okey. Itu sahaja berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Oleh itu, murid-murid perlu ingat dan mesti fahamlah tentang keempat-empat faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas, iaitu suhu, kepekatan, saiz bahan dan makin. Okey, semua boleh faham? Faham cikgu. Faham. Okey, sekarang sebelum cikgu mengakhiri kelas kita pada hari ini, cikgu akan bagi kuis menggunakan aplikasi Kahoot. Oleh itu, murid-murid boleh bersedia dengan melayari aplikasi Kahoot sekarang ya. Okey, boleh nampak? Boleh cikgu. Okay, yang Boleh ini, cikgu. Ini pin ya, pin. Okay, semua sudah masuk kan? Okay, semua sudah ready? Ready cikgu? Okay, 4 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Wah, semua betul. Nampaknya Atika tempat teratas ya.
Soalan kedua. Okey. Semua betul. Berlanggar. Okey, jawapan dia berlanggar antara satu sama lain. Ketika masih mendahului antara set 1 dan set 2 mempunyai kadar tindak balas yang lebih tinggi. Kepingan atau serbu zinc? Jawapan dia serbu ya. Sebab dia mempunyai saiz yang kecil. Sekarang Megat tempat teratas. Yang ni true or false? Okey, tidak semua pelanggaran menghasilkan tindak balas yang berbesar ya. Okey, sekarang Akilah atas pula. Okey, yang manakah mempunyai kadar tindak balas yang lebih tinggi? Satu M atau 2M? Akilah masih mendahului. Okey, soalan terakhir. Makin. Makin true or false? Wah, laju. Semua betul ya. Bijak-bijak. Mari kita lihat. Ada. Pertama, jatuh kepada Nina. Okey, tahniah semua. Tahniah Megat dan Husna. Syuhada dengan Atikah. Okey. Okey, jadi habis sudah kuis Kahoot kita. Okey, kelas kita pun sudah mau habis. Okey, jadi cikgu nak tanya, apa yang kamu boleh simpulkan daripada pelajaran kita hari ini? Masih ingat tak lagi tadi kita belajar apa? Cikgu. Ya, Syuhada. Berkesan tu maksudnya dia berlanggar lah. Contoh macam plastisin merah dan kuning tu. Dan zarah-zarah tu langgar-langgar. Dan kalau pelanggaran tak berkesan tu dia tak langgar sangat lah. Ataupun zarah-zarah tu sikit. Ya, betul Syuhada. Bagus ya. Maksudnya masih ingat. Okey, kalau pelanggaran tak berkesan, okey, zarah-zarah tu terpantul semula. Okey. Ada lagi Atikah? Oh, 4 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas cikgu. Ya, apa dia? Suhu, saiz bahan, kepekatan dan mancin. Ya, bagus. Suhu, saiz bahan, kepekatan dan mancin. Bagus Atikah. Okey, ada lagi yang nak dapat? Cikgu. Ya, Wan. Terdapat 2 jenis tindak balas iaitu endotermik dan eksotermik. Eksotermik dia membebaskan haba dan endotermik dia menyerap haba. Okey, betul. Bagus. Bagus ya. Okey, ada lagi? Saya cikgu. Ya, Megat. Untuk satu tindak balas itu berlaku, orientasi dia mesti betul dan tenaga dia mesti sama atau lebih daripada tenaga asal dia. Okey, tenaga pengaktifan ya. Okey, betul. Tapi orientasi apa yang mesti betul tu adalah orientasi zarah bahan tindak balas. Okey. Husna pula. Cikgu nak tanya soalan. Ya, boleh. Cikgu kan kalau kata selalunya orang rebus daging kan.
Dia letakkan sudu logam untuk nak mempercepatkan proses daging terebus tu dikira mangkin cikgu? Ya, boleh juga dikira sebagai mangkin. Dia diambil untuk daging tu lembut. Okay? Okey cikgu, terima kasih. Ya, bagus ya Husna. Okay, itu salah satu contoh. Okay, semua. Okay, nampaknya itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Okay, sebelum tu cikgu nak bagi kamu kerja rumah. Okay, sebab kita sudah habis tajuk chapter bab 7. Jadi kamu buka muka surat teks kamu muka surat 278. Okey, satu page tu yang banyak-banyak dari cikgu. Cikgu nak ucapkan terima kasih sebab bersemangat dalam kelas kita hari ini dan memberi kerjasama yang baik. Okey, Cikgu Aisyah, saya serahkan pada Cikgu Aisyah. Okey, cikgu nak cakap terima kasih juga sebab korang semua buat aktiviti dengan sangat lancar dan jawab soalan kuis dengan sangat baik. Okey, kita akan berjumpa minggu hadapan. Kita belajar topik lain pula. Oleh itu jangan lupa siapkan kerja rumah ya. Okey, terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih Terima cikgu. kasih cikgu.